Hi guys, welcome to my channel. Jangan lupa like and subscribe tau. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Saya Nora Siki binti Kaslim A173444. Sebelum saya bercakap dengan lebih panjang, saya terdapat satu persoalan ketika saya belajar subjek sekular ini. Bagaimana pemikiran sekularisme boleh berkembang hingga menjadi demokrasi? Jadi, tajuk saya pada hari ini adalah perkembangan sekularisme hingga ke demokrasi. Terdapat 7 tahap pemikiran yang bermula daripada sekularisme, liberalisme, rationalism, humanism, human right, pluralism dan demokrasi. Tahap pertama adalah tahap sekularisme. Sekularisme adalah golongan pemikiran yang menolak agama. Kenapa mereka menolak agama? Sebab dalam agama kan ada tentang syurga neraka, dosa pahala, yang mana perkara-perkara itu adalah perkara-perkara yang kita tidak nampak. Jadi, diorang rasa agama ini tidak logik untuk digunakan dalam hidup mereka. Dalam sekularisme ini, telah terbahagi kepada 3 kategori. Yang pertama adalah individu yang menolak agama secara total. Yang kedua adalah individu yang tidak memikirkan pun tentang agama. Bagi mereka, agama ini adalah tidak penting dan tidak perlu dalam kehidupan seharian. Yang ketiga adalah individu yang memilih-milih agama. Mereka hanya menggunakan agama dalam aspek-aspek yang mereka mahukan sahaja. Jadi, bila mana mereka menolak agama, ia telah membawa kepada tahap yang kedua, iaitu liberalisme. Liberalisme adalah golongan pemikiran yang tidak mahu terikat dengan autoriti agama. Mereka menolak Al-Quran, As-Sunnah, Qiyas dan Ijma'. Secara tidak langsung, mereka menolak wahyu daripada Allah. Bagi mereka, agama tidak 100% betul kerana melibatkan manusia dalam urusan agama. Jadi, bila mana manusia campur tangan dalam urusan agama, mereka berpendapat bahawa manusia pun ada hak untuk memberi pandangan dan ijtihad mereka sendiri. Jadi, bila mereka tidak mengikut agama dan mengikut akal semata, ia telah membawa kepada tahap yang ketiga, iaitu rationalism. Rationalism adalah golongan pemikiran yang berpegang kepada logik akal. Mereka menganggap akal adalah sumber tertinggi untuk mendapatkan kebenaran dan mencapai segala ilmu pengetahuan. Rationalism ini juga berasaskan nilai-nilai saintifik yang biasanya menolak wahyu dan mukjizat. Bagi mereka, kedua-duanya tidak rasional. Terdapat 2 golongan rationalism. Yang pertama adalah golongan pure rationalist, yang mana mereka mengukur sesuatu dengan menggunakan akal sepenuhnya. Yang kedua adalah golongan Islamic rationalist. Diorang ni pula berpendapat di mana ada kebaikan, di situ ada syariat Allah. Tapi berbeza dengan Islam. Islam pula, semua syariat Allah ada kebaikan. Jadi, bila mereka berpandukan akal, ia telah membawa kepada tahap yang seterusnya, iaitu humanism. Humanism adalah golongan yang menumpukan kepada kemanusiaan semata-mata. Mereka tidak mahu dikaitkan dengan Tuhan. Prinsip mereka adalah no God-centric, just human-centric in life. Ini menunjukkan yang mereka sangat mementingkan kesejahteraan manusia. Jadi, mereka akan memperjuangkan hak-hak kemanusiaan yang mana telah membawa kepada tahap yang seterusnya, iaitu human right. Human right adalah hak asasi manusia yang mana
manusia bebas mendapatkan hak sebagai seorang manusia bagi menjamin sebuah kehidupan yang adil dan sejahtera kepada semua manusia. Hak adalah benda yang manusia suka sebab mereka mendapatkan apa yang mereka mahukan. Namun, tidak semua hak adalah hak kerana di sebalik hak itu terselindungnya keinginan. Bila mana keinginan dan hak disamakan, maka timbullah permasalahan yang mana semuanya perlu dihormati. Jadi, bila masing-masing berbicara dan bercakap tentang hak masing-masing, maka timbullah pemikiran pluralisme. Pluralisme adalah golongan pemikiran yang menerima kepelbagaian dan kesamarataan dalam kebenaran. Jadi, tiada satu agama dan kepercayaan yang lebih betul. Bagi mereka, semuanya adalah betul. Jadi, untuk menentukan semua perkara itu, ia telah membawa kepada tahap yang terakhir iaitu tahap demokrasi. Demokrasi pula adalah mereka yang mengangkat semua suara rakyat menjadi peraturan dan undang-undang yang baru, yang mana undang-undang itu digubah sendiri oleh rakyat ataupun wakil yang dipilih oleh rakyat. Mereka ni daripada awal pun dah tolak agama dan autoriti agama. Sebab tu, dalam Islam, wahyu yang Allah turunkan tu pun dah menjaga makosid kita dan menjaga keperluan kita. Jadi, itulah sedikit perkongsian tentang perkembangan bermula daripada sekularisme, liberalisme, rasionalisme, humanisme, human right, pluralisme dan berakhir kepada demokrasi. Jadi, itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih.